2.3.4 menghasilkan lakaran reka bentuk dan litar elektrik yang akan dibuat. Apabila membuka pintu almari pakaian, kita akan menghadapi masalah untuk mencari pakaian dan barang yang disimpan di dalamnya kerana keadaan yang gelap. Sebab dalam almari pakaian tu, bila kita buka, kadang-kadang almari kita tu lebar dia ada yang sekaki setengah, ada yang 2 kaki, tetapi tak ada lampu. Kalau tak ada lampu, kadang-kadang kita nak cari baju, kita tak nampak. Bagi mengatasi masalah ini, kita akan membina suatu gadget elektrik. Dengan gadget ini, keseluruhan ruang di dalam almari menjadi terang dan dapat dilihat dengan jelas apabila pintu almari dibuka. Sebelum memulakan projek ini, kenal pasti bahagian yang sesuai di dalam almari untuk menempatkan gadget tersebut, agar kedudukan gadget itu dapat menerangi keseluruhan ruang almari. Jadi kita cari kat mana tempat yang sesuai kita nak letakkan lampu dan juga nak letakkan switch. Sebelum membina gadget, lakaran perlu dibuat sebagai gambaran awal projek tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan kuantiti dan kedudukan yang betul bagi komponen-komponen seperti mentol atau LED, switch, bateri dan kepanjangan wire. Pemilihan wire mestilah sesuai agar mudah ditempatkan di bahagian yang tidak dapat dilihat di tepi papan almari. Maksudnya kita sembunyi sikit wire ni supaya tak ketara lah. Contoh lakaran bagi projek litar elektrik lampu almari ini ditunjukkan pada rajah 2.3.11 di bawah. Okey, kita lihat Ini adalah rajah 2.3.11, iaitu contoh lakaran litar elektrik lampu almari. So lakaran ni dia tak boleh guna pembaris, awak hanya guna tangan saja untuk lukis. Jadi awak tengok di sini, ini lakaran, maksudnya lukisan lah, lukisan gambaran awal bagaimana projek litar elektrik lampu almari yang awak akan buat. So yang pertama awak boleh nampak di tengah-tengah ni switch. Okey. Lepas itu wire sambungan ni pergi kepada bateri. So awak tengok di sini bateri itu digunakan 2 biji. Maksudnya berapa volt? 3 volt lah, sebab sebiji bateri nilai dia 1.5 volt. So ini negatif, ini positif. Okey. Kemudian wire sambungan ke mentol 1, mentol 2, mentol 3, mentol 4 dan kembali kepada switch. Kalau awak tengok dekat switch ni, dia ada satu button ni untuk tekan Okey. Button ni nanti kita akan masuk berdekatan dengan pintu almari supaya bila kita tutup almari, lampu terpadam. Bila kita buka almari, lampu dalam almari menyala. So kalau awak nak tahu fungsi contoh bagaimana lampu tu kita kena pasti dia menyala, awak nampak ni dalam lukisan ni. Sebab lukisan ni black and white, so kita tak tahu lampu tu menyala ke tak kan. Ini yang garisan-garisan lurus ni lah menunjukkan lampu tu menyala. Okey. Maksudnya switch ni terangkat kan. Maksudnya bila switch ni terangkat, kita buka pintu almari, switch ni terangkat, maka lampu pun menyala. Keempat-empat lampu ni menyala. Okey, awak lihat sekarang gambar rajah 2.3.12, lakaran skematik litar siri. Okey. Tadi lakaran litar elektrik lampu almari. Ini lakaran skematik. Dia ada perkataan skematik kalau awak lihat sini. Okey. Apa maksud dia skematik ni? Lakaran itu awak lukis menggunakan simbol-simbol elektrik dan elektronik. Okey. Yang tadi tu awak lakaran mengikut gambar sebenar lah yang awak nampak. Yang ini menggunakan simbol.
Selepas lakaran litar dibina, lakaran seterusnya ialah melakar reka bentuk litar skematik. Untuk makluman, jenis Swiss yang digunakan ialah Swiss Micro. Okey, bagaimana simbol Swiss Micro dalam litar skematik? Ini dia. Okey. Contoh Swiss Micro dalam bentuk litar skematik. Okey, awak lihat sekarang kita ada Swiss di sini tadi. Okey. Disambungkan kepada sel kering iaitu bateri 2 biji bernilai 3 volt. Okey. Kemudian wire terus disambungkan kepada mentol yang pertama, mentol yang kedua dengan panggilan M1 tadi mentol pertama, mentol kedua M2 lah. Mentol yang ketiga panggilan M3 dan mentol yang keempat M4 dan litar kembali kepada Swiss. Awak lihat di sini dinyatakan I ni apa dia? I ni arus Maksudnya awak nampak sini ampere di belakang sini Maksudnya nilai arus dalam litar ini ialah 0.08333 ampere. Itu adalah nilai arus yang ada dalam litar ini. Pengiraan parameter. Bagi melihat kecerahan mentol, pengiraan pada parameter perlulah dilakukan. Tujuannya adalah untuk melihat kecerahan mentol tersebut bersesuaian dengan keluasan almari itu. Pengiraan dalam raja 2.3.13 di bawah sini menunjukkan litar elektrik yang lengkap yang telah diberi nilai parameter voltan dan juga arus. Nilai rintangannya dapat dihitung seperti yang berikut. Jadi kita perlu cari dia punya nilai rintangan. Voltan dia dah beri, arus pun dia dah beri. Sekarang awak lihat di sini nilai voltan dia ialah 3 volt dan nilai arus dia 0.08333 ampere. Jadi 3 bahagi dengan 0.0833, jumlah rintangan dia ialah 36. Ini simbol apa? Ohm. Jadi nilai rintangan dia adalah 36 ohm. Kalau awak lihat di sebelah kanan ni, awak nampak otak warna merah tu. Okey. Dalam buku teks kita ni, otak warna merah ni bermaksud kebat. Apa dia kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, awak lihat soalan di sini. Berpandukan projek gadget litar elektrik pada almari pakaian, apakah punca yang mungkin menyebabkan mentol tidak menyala semasa pintu almari dibuka, walaupun penyambungan litar telah dilakukan dengan betul? Apa agaknya kalau yang berlaku jika bila kita buka pintu almari, mentol tak menyala, sedangkan wire yang kita pasang semua dalam kedudukan yang betul? Jadi cuba kita fikirkan, kebiasaannya apabila berlaku seperti itu, antara penyebab-penyebab dia ialah kemungkinan salah satu mentol yang ada daripada 4 mentol tu terbakar. Mungkin satu mentol terbakar, mungkin 2 mentol terbakar, menyebabkan semua mentol tidak menyala. Ataupun satu lagi kemungkinan dia ialah bateri telah kehabisan kuasa. Maksudnya voltan bateri sudah habis, maka lampu tidak menyala apabila kita membuka pintu almari. Nilai rintangan bagi litar ialah 36 ohm. Yang ini yang kita dah kira tadi. Pemilihan mentol perlulah sesuai dengan voltan yang dihasilkan dalam litar untuk mendapatkan kecerahan mentol yang maksimum. Nilai 83.33 miliampere dalam kurungan ringkasan dia M huruf kecil, A tu ampere mestilah huruf besar iaitu MA. Apabila ditukarkan kepada ampere dalam kurungan A,
adalah bersamaan dengan 0.08333 ampere. Ini kerana 1000 miliampere adalah bersamaan dengan 1 ampere. Kita lihat info ekstra di sini, iaitu untuk menerangkan bagaimana Swiss Micro berfungsi di dalam almari baju kita. Apabila pintu almari ditutup, pintu tersebut bila kita tutup dia menekan Swiss Micro yang kita pasang dekat tepi tu. Jadi litar telah menjadi terbuka. Bila litar menjadi terbuka, arus elektrik terputus. Maksudnya bekaran elektrik kepada litar terputus. Dan ini akan menyebabkan lampu tidak menyala. Maksudnya lampu terpadam ataupun lampu off. Dia punya proses kerja dia. Pintu almari ditutup, Swiss Micro tu ditekan lah. Bila kita tutup tu, yang besi yang dekat atas Swiss Micro tu automatik dia akan ditekan. Bila dia ditekan, litar elektrik telah terbuka. Ini istilah yang dipanggil dalam elektrik elektronik. Bila Swiss ditekan, litar tu kita anggap dia sebagai terbuka. Bila litar terbuka, bekaran elektrik, bekalan arus elektrik telah terputus, yang mana ini akan menyebabkan mentol terpadam. Okey, kita lihat pula situasi yang kedua. Apabila pintu almari dibuka, bila kita tarik pintu almari tu, tekanan pada Swiss Micro tu dilepaskan. Maksudnya Swiss yang besi tadi tu yang ditekan sewaktu pintu almari ditutup tu, dia terangkat secara automatik sebab ada spring dalam tu. Bila kita buka je pintu, Swiss yang besi tu dia terangkat. Okey, maksudnya di sini tekanan pada Swiss Micro dilepaskan. Jadi Swiss tersebut menjadi tertutup ataupun bersambung. Ini istilah yang dipanggil Swiss tersebut menjadi tertutup. Maksudnya bila kita buka pintu, Swiss Micro dilepaskan ataupun terangkat, tetapi dalam panggilan istilah dia, Swiss tersebut menjadi tertutup. Dan bila Swiss tertutup, arus mengalir di dalam litar dan membentuk litar elektrik yang lengkap. Satu aliran litar elektrik yang lengkap, dan ini akan menyebabkan lampu menyala dan menerangi keseluruhan ruang di dalam almari pakaian. Kita tengok dia punya cara kerja dia. Pintu almari dibuka, Swiss Micro dilepaskan menyebabkan Swiss tu terangkat, dan litar elektrik ini dipanggil dengan panggilan litar elektrik tertutup. Maksud tertutup ini ialah bekalan arus elektrik bersambung. Maksudnya arus elektrik mengalir di dalam litar yang tertutup, dan mentol pun menyala. 2.3.5 menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang dihasilkan. Satu aktiviti analisis elemen sistem elektrik dilakukan pada sumber, medium, beban dan kawalan dalam litar elektrik. Litar elektrik yang lengkap terdiri daripada beberapa elemen seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2.3.1 di bawah lah. Ini jadual dia. Analisis elemen sistem elektrik. Kita lihat di sini sumber dia ialah bateri, medium dia ialah wire, beban dia ialah mentol, kawalan dia ialah Swiss. So kalau awak lihat di sini, sumber ni sumber tenaga kepada alat elektrik tu, ataupun sumber elektrik kepada alat elektrik tu, litar elektrik tu ialah bateri. Medium ini penyampaian, maksudnya macam mana nak sampaikan daripada bateri kepada elektrik, daripada bateri kepada mentol. Nak sampaikan elektrik tu kita gunakan wire. Beban ni ialah perkara yang benda ataupun alatan elektrik yang memakan tenaga bateri tu. Apakah dia alat elektrik yang memakan tenaga bateri dalam litar ini? Mentol. Ada juga setengah tu seperti siren. Okey, ada juga speaker. Itu semua adalah benda-benda yang memberi beban kepada
litar. Maka benda ini dianggap beban lah, pasal dia makan voltan litar tu, voltan litar daripada sel bateri kering tu. Dan seterusnya kawalan. Kawalan ni maksudnya switch untuk kita on dan off litar, untuk kita tutup dan buka litar. Rajah 2.3.14, keperluan asas untuk membina sebuah litar elektrik yang lengkap. Kita lihat di sini, switch mikro. Ini sama dengan gambar rajah yang kita telah lihat sebelum ni, gambar rajah litar skematik yang kita telah lihat dalam topik yang lepas, dalam tajuk yang lepas. Punca voltan sel kering, 2 biji bateri, 3 volt lah. Ini negatif, punca negatif, ini punca positif. Okey, ini wire lah, medium tadi tu. Okey. Kemudian ini adalah beban lah. M1 ni mentol 1, mentol 2, mentol 3, mentol 4. Ini semua medium ni, wire ni ni wire medium. Dan kembali kepada switch micro. Kita lihat di sebelah kanan ni info ekstra. Ini contoh sebuah litar ringkas yang terdiri daripada sumber, iaitu apa? Bateri ni, sel kering ni. Ini sebiji, maksudnya 1.5 volt lah. Medium, apa dia medium? Ni, wire ni. Medium penyampaian ni, penyampaian elektrik kepada semua peralatan dalam litar ni. Beban ni ialah apa? Mentol. Ini yang akan makan tenaga bateri ni. Mentol ni dipanggil beban. Dan juga kawalan. Kawalan ni ialah switch ni yang mengawal litar on atau off, tutup atau buka. Sumber iaitu bateri, menggunakan 2 biji bateri bersaiz AA dan nilai voltan dia ialah 3 volt. 3V tu 3 volt lah. Manakala medium, medium kita dah belajar tadi kan. Medium ni apa? Ialah wire. Okey, menggunakan wire lembar tunggal. Nama jenis wire tu Panjang wire yang digunakan ialah bersesuaian dengan saiz almari pakaian. Ikutlah, kalau besar saiz almari awak, panjanglah wire tu. Kalau kecil almari pakaian awak, maka pendeklah wire tu. Sebanyak 4 biji mentol digunakan, dengan setiap satu biji mentol bernilai 0.75 voltan. Switch micro, ni kawalan switch adalah kawalan dalam litar. Switch micro digunakan dalam litar ini sebagai elemen kawalan. Penyambungan wire dilakukan pada terminal COM dan terminal NC. Ini terminal COM dan terminal NC ni nanti kita akan belajar yang terdapat pada switch micro. Switch micro bertindak sebagai switch tekan buka. Dia sebenarnya ada dua, switch tekan tutup dengan switch tekan buka. Switch micro kita boleh set antara dua perkara ni. Tetapi untuk switch almari baju ni, almari pakaian ni, kita kena setkan dia kepada switch tekan buka. Mentol pada litar, minta maaf saya terangkan sikit switch tekan buka ni, bila kita tekan switch tu, litar tu terbuka. Maksudnya litar tu off lah. Bila kita tekan, litar tu terbuka. Bila kita tutup almari, menyebabkan almari tu tekan pada switch micro, memberikan tekanan pada switch micro, maka switch micro ni akan membuka litar. Maksudnya dia akan offkan switch dia. Dia akan hentikan pengaliran arus elektrik. Itu maksud switch tekan buka. Bukan buka mentol bukan buka mentol. Dia buka litar. Kalau buka mentol tu kita ingat menyala kan? Tak. Dia buka litar, maksudnya dia offkan litar tu. Mentol pada litar menyala apabila switch micro dilepaskan. Ini maksudnya bila kita buka almari. Kita buka almari, switch micro terlepas, maka litar itu tertutup menjadi tertutup yang menyebabkan lampu menyala. Mentol terpadam apabila switch micro ditekan oleh pintu almari. Kita tutup almari tu, tekan, maka switch tu switch tekan buka, maka litar tu terbuka, maka mentol tidak menyala. Okey, kita lihat di sini info ekstra. Voltan dalam litar siri diukur menggunakan voltmeter. Maksudnya untuk mengukur voltan, kita gunakan voltmeter.
Dalam litar ini, sel-sel disambung secara bersiri dan voltanya bertambah. Dia dipanggil sebagai litar siri lah, disambung secara siri. Jika satu komponen elektrik yang disambungkan dalam litar itu mengalami kerosakan, kita tengok ni, contoh satu mentol ni terbakar. Okay, bila dia terbakar, kita tengok apa yang berlaku. Maka seluruh litar tidak dapat berfungsi. Maknanya di sini, bila satu saja mentol ni terbakar, mentol-mentol yang lain dalam litar semua tidak menyala. Okey, maksudnya bekalan elektrik dalam litar itu semuanya telah diputuskan. Kalau awak gunakan voltmeter untuk mengesan voltan pada 1 liter, sama ada awak uji di sini, awak uji di sini dengan voltmeter, awak uji di sini, awak uji di sini dengan voltmeter, semuanya tidak ada bacaan. Kerana litar siri ni, kelemahan dia ialah apabila satu saja komponen elektrik, contoh dalam ni mentol, terbakar, tidak menyala, semua mentol dalam litar itu tidak akan menyala. Ini salah satu kelemahan litar secara siri. Litar ni dia ada dua lah, satu litar siri, satu litar selari. Okey, kita lihat di sini rajah 2.3.15, iaitu litar asas untuk pembinaan gadget elektrik pada almari pakaian. Kita tengok ni gambar rajah lah, gambar rajah dalam bentuk lakaran. Bila lakaran ni tak boleh menggunakan pembaris, kita hanya gunakan tangan kita secara freestyle, secara bebas. Okey, kita lihat di sini Swiss Micro. Okey, ini Swiss Micro. 4 mentol, mentol 1, mentol 2, mentol 3, mentol 4, 4 mentol, 2 biji bateri. Dan kita lihat medium wire yang disambung pada keseluruhan litar. Kalau awak tengok dekat litar ni, okay, kalau awak tengok di sini, dia ada, nampak ni, COM dan juga NC. Okey, ini adalah untuk kita setkan Swiss Micro ni kepada tekan buka. Bila Swiss tu ditekan, litar itu buka. Maksudnya tidak mengalirkan arus elektrik. Info ekstra, kita lihat litar selari. Ini litar selari. Tadi yang kita buat ni, ini semua ni ialah litar siri. Yang ini info ekstra ni, kita ambil tahu sikit tentang litar selari. Apa itu litar selari? Litar selari merujuk kepada litar yang mempunyai lintasan arus yang lebih daripada satu. Maksudnya di sini, litar siri kita ni, dia punya lintasan arus dia satu je. Tetapi litar selari, lintasan arus dia lebih daripada satu. Ini bermaksud penyambungan arus dilakukan dengan menggunakan wayar lebih daripada satu. Dan komponen disambung sebelah menyebelah. Arus elektrik akan mengalir melalui lintasan yang berbeza. Dia tak lalu melalui satu lintasan, dia melalui pada lintasan yang berbeza. Jadi di sini, apabila satu mentol terbakar, mentol yang lain masih menyala. Jadi inilah dia kebaikan litar selari. Bila satu mentol terbakar, mentol-mentol lain masih terus menyala. Kita lihat gambar rajah ni, gambar rajah ringkas litar untuk litar selari ni. Awak tengok sebiji bateri digunakan sebagai sumber elektrik. Medium dia ialah wire. Okey. Dia punya rintangan adalah mentol. Tetapi kawalan tidak ada. Swiss tidak ada kerana dia direct saja daripada mentol. Jadi kalau awak lihat di sini, katakanlah kita
cabut mentol yang pertama ni. Katakan ni mentol pertama, ni mentol kedua. Okey, mentol yang pertama ni kita cabut. Ataupun mentol yang pertama ni terbakar lah. Okey. Adakah mentol yang kedua ini menyala? Ya. Mentol yang kedua ini akan terus menyala. Kerana apa? Kerana litar ini menggunakan sistem litar selari. Maksudnya, kalau satu mentol terbakar ataupun satu mentol ni kita cabut, arus elektrik boleh terus mengalir kerana dia mengalir menggunakan wire yang berbeza, laluan arus yang lebih daripada satu wire. Jadi dia mengalir ke sini, dan sini kita dah cabut mentolnya kan. Maksudnya elektrik tu mengalir daripada sini, daripada bateri ni. Sini dah cut kan? Sini dah cut mentol dah terbakar. Elektrik tu dia dah mengalir kat wire ni. Oleh kerana wire ni dengan wire yang ke bawah ni dia melekat di sini. Bila dia melekat di sini, arus elektrik tu boleh mengalir lagi terus ke sini. Bila dia balik ke sini, wire yang nak naik ni dia melekat dengan wire yang ke atas ni di sini. Bila dia melekat, maksudnya arus tu adalah arus tu mengalir. Jadi terus kembali ke punca positif. Menyebabkan mentol yang kedua ini masih terus menyala. Raja 2.3.15 di atas ni tadi, yang kita dah lihat tadi, ialah contoh litar bergambar yang diterjemahkan, yang dihasilkan daripada litar skematik yang kita dah tengok tadi pada Raja 2.3.12. Okey. Litar bergambar ini merupakan litar asas yang hanya memberikan gambaran awal sebelum litar bergambar sebenar dibuat. Litar bergambar ini juga tidak mengambil kira saiz dan kepanjangan wire yang diletakkan dalam almari pakaian. Maksudnya ini yang asas saja. Dia tak ikut saiz sebenar panjang wire dalam almari pakaian awak. Elemen dalam litar elektrik ini memberikan gambaran awal tentang kedudukan elemen-elemen dan kaedah penyambungan, terutamanya pada terminal elemen kawalan iaitu Swiss Micro. Oleh itu, kedudukan dan kaedah penyambungan elemen dapat dianalisis untuk merancang projek yang akan dibuat. Okey, sekarang ni info ekstra. Tadi kita belajar berkenaan dengan Swiss Micro, sambungan litar dibuat pada sambungan COM dengan NC. Jadi dekat sini kita akan belajar apa dia Swiss Micro, apa dia COM, apa dia NC dan apa dia NO tu. Swiss Micro dapat berfungsi sebagai Swiss tekan tutup atau Swiss tekan buka. Maksudnya dia boleh digunakan sebagai dua fungsi. Swiss tekan tutup dan juga Swiss tekan buka. Dia bergantung kepada sambungan wire pada tamatan yang kita sambungkan pada Swiss Micro. Kerana Swiss Micro mempunyai 3 terminal, iaitu terminal COM ni. Apa maksud dia? Common. Okey, itu maksud dia. Dan juga terminal NO. Apa maksudnya? Normally open. Itu maksud NO tu. Dan juga terminal NC. Apa maksud NC tu? Normally close. Untuk sambungan sebagai Swiss tekan buka, maksudnya bila kita tekan Swiss tu litar terbuka. Litar terbuka tu maksudnya apa? Litar tu off. Tidak ada arus mengalir. Litar tu buka. Elektrik tak ada dalam litar tu. Untuk jadikan Swiss Micro ini sebagai Swiss tekan buka, sambungan wire, kita mesti sambungkan wire pada terminal COM. Ini COM. Okey. Dan NC. Ni. Maksudnya wire tu kita sambungkan pada COM dan juga NC. Jika Swiss tekan tutup, kalau kita nak jadikan Swiss Micro ini sebagai Swiss tekan tutup,
Maksudnya bila switch tu ditekan, litar itu tertutup, elektrik mengalir, lampu menyala. Contoh dalam keadaan-keadaan tertentu kita nak berlaku seperti itu. Sambungkan wire pada terminal COM. Ini dia terminal COM. Dan no ni apa? Normally open. COM tu apa? Common. Okey, ni dia. Sorry. Ni dia. Untuk switch tekan tutup, sambungkan wire pada terminal COM ni, terminal COM common, dan juga no. Ni dia no. Normally open. Jadi ini adalah sambungan untuk fungsi switch tekan tutup. Maksudnya bila switch ni ditekan, litar itu tertutup. Maksud litar tertutup ialah elektrik mengalir. Jadi kalau awak lihat dia punya fungsi-fungsi nama-nama komponen dalam switch micro ni, yang pertama atas ini tuil penolak. Ini tuil penolak. Yang ini dipanggil sebagai penolak. Sama juga ini tuil penolak. Dan spring. Ini spring ni. Spring. Ini dia spring. Dan 3 jenis sambungan, iaitu COM untuk common, no untuk normally open, dan NC untuk normally close.